Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar warga pendidik sekalian yang saya hormati dan saya kasihi. Jadi kita bertemu lagi dalam sesi perkongsian berkenaan dengan pedagogi dan teknologi yang boleh diguna pakai oleh para pendidik sama ada di peringkat sekolah ataupun di peringkat universiti. Okey. Jadi pada sesi tempoh hari saya telah berkongsi berkenaan teknik team pair share. Okey, hari ini apa pula yang saya nak kongsikan? Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudara sekalian, apabila mengajar ni setiap fikir macam mana sebenarnya nak bagi student aku ni betul-betul dapat faham konsep, ataupun sebenarnya student aku ni faham ke tak apa yang aku ajar. Okey, selalunya kita menguji kefahman pelajar-pelajar kita apabila kita melakukan ujian ataupun kita melakukan peperiksaan, dan kadang-kadang terlambat untuk kita mendapatkan feedback daripada pelajar kita. Jadi bagaimana kita nak dapatkan maklum balas tu supaya ia lebih bersifat berkala, lebih continuous, dan kita boleh dapat immediately selepas pada kelas, aktiviti kelas. Jadi salah satu teknik yang boleh digunakan pakai dalam kita nak melahirkan pelajar-pelajar ni yang berupaya mengingati ataupun memahami konsep yang telah kita ajar dalam kelas, kita panggil teknik ni lah teknik refleksi. Okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil reflection, dalam bahasa Melayu sama ada kita panggil refleksi ataupun sesi muhasabah. Okey, kalau kita tengok sebenarnya muhasabah ni kita buat apa? Okey, muhasabah ni kita cuba sebenarnya untuk recall balik apa sebenarnya yang kita telah buat, apa sebenarnya yang kita telah lalui dalam tempoh kita dalam sesi kelas, dalam apa yang telah berlaku dalam kelas tersebut. Okey, jadi para pelajar ni kita minta mereka mencatat, ataupun dia teknik untuk melakukan reflection ni ataupun refleksi ni banyak kaedah dia. Salah satu yang agak popular ialah kita minta pelajar ni mencatat kembali dalam bentuk karangan dan sebagainya. Mungkin tak perlu panjang, paling maksimum adalah 1 page ataupun separuh muka surat, just untuk highlightkan sebenarnya apa benda yang telah pelajar kita ni pelajari semasa dalam tempoh dalam kelas tersebut. Okey, itu adalah teknik refleksi. Ada juga kaedah refleksi yang mana kita boleh minta pelajar menggunakan kaedah photo reflection. Contohnya dengan apa yang kita ajar, kita minta pelajar kaitkan dengan image tertentu ataupun minta dia ambil gambar foto tertentu yang dia boleh kaitkan dengan konsep yang telah diajar dalam kelas. Itu kaedah photo reflection. Kaedah video reflection pula ialah macam kaedah vlogging. Contoh macam sekarang, saya mungkin boleh menceritakan sedikit apa yang telah saya lalui dalam kelas yang saya baru habis sebentar tadi. Contohnya lah kan. So, ada banyak kaedah yang kita boleh guna pakai untuk buat refleksi. Dan refleksi ni sebenarnya tak semestinya dilakukan oleh individu. Ia juga boleh dilakukan sebagai group reflection. Group reflection ni is very important, sangat penting. Kalau contohnya pelajar-pelajar ni diberikan tugasan secara berkumpulan, mereka mungkin boleh duduk dalam kumpulan masing-masing selepas tempoh, selepas habisnya projek yang mereka siapkan tu, dan mereka boleh sama-sama fikirkan apakah strength of the group ataupun apakah improvement yang boleh mereka lakukan, apa yang boleh mereka perbaiki. Okey, so berbalik kepada reflection tadi, seperti mana yang saya sebut, sangat popular lah kalau kita gunakan kaedah secara penulisan ataupun writing reflection. Okey, tuan-tuan perempuan mungkin nak tahu apa template yang sesuai diguna pakai untuk meminta pelajar kita menulis reflection. Satu kaedah yang sangat impactful yang saya pernah guna sepanjang dalam tempoh pengajaran saya ialah menggunakan Gibbs Reflective Cycle. Okey, seperti mana dalam template ni, kalau kita tengok dalam template Gibbs Reflective Cycle ni, dia ada 6 aspek yang dia cover. Okey, yang pertama sekali, pelajar mesti menceritakan sama ada apa yang telah mereka lalui pada waktu tersebut. Okey, kemudian mungkin mereka boleh menceritakan apa perasaan mereka, what do I feel about this, and then kita minta pelajar buat analisis sama ada apa yang mereka lalui itu bagus ke ataupun tidak. Kalau bagus, kenapa? Kalau tidak bagus, kenapa? Okey, dan pelajar tu membuat analisa seterusnya. Kalau sebenarnya perkara ni berulang balik kepada dia, apa yang dia boleh buat untuk improve dia punya learning.
untuk perbaiki dari segi pembelajarannya untuk beberapa tahun. Dan memang saya dapati pelajar-pelajar saya daripada kemahiran mereka tidak berupaya menulis satu refleksi yang panjang, akhirnya apabila kita dapat didik mereka gunakan kaedah template tersebut, mereka dapat melahirkan apa juga perasaan mereka, apa yang mereka rasa tu dalam bentuk diterjemahkan dalam bentuk tulisan. Kenapa penting dalam bentuk tulisan ni? Sebenarnya kita nak pelajar-pelajar kita ni dapat jadi seseorang yang lebih konstruktif, okey, dapat menulis lebih kritikal sebenarnya. Jadi kaedah yang paling sesuai ialah menulis refleksi. So jadi selepas habis kelas ataupun mungkin sekali dalam masa seminggu, itu adalah kaedah yang sesuai, minta pelajar-pelajar kita menulis refleksi, hantar pada kita, dan kat situ juga kita dapat feedback sama ada sebenarnya pelajar kita ni faham ke tak apa yang kita ajar. Okey. Dan dalam masa yang sama, okey, apabila kita dah kumpul refleksi ni, mungkin week by week, mungkin sebelum berakhirnya dalam bulan tersebut atau berakhirnya semester, kita bagi semua refleksi itu balik kepada pelajar dan minta mereka buat meta reflection. Okay, meta reflection ni satu kaedah yang mana mereka melihat kembali refleksi-refleksi mereka dan membuat refleksi atas refleksi yang telah mereka tulis. Jadi di situ sebenarnya dia akan memperkuatkan lagi dari segi kognitif mereka tentang apa yang telah mereka lalui pada semester tersebut. Saya pernah cuba buat ujian dengan pelajar-pelajar saya. Setelah saya jumpa mereka setelah hampir 2 tahun saya mengajar mereka, saya jemput mereka, saya minta mereka baca balik refleksi yang telah mereka tulis pada masa mereka duduk dalam kelas saya, dan saya minta mereka buat rating antara 1 hingga 10, berapa banyak yang mereka ingat tentang refleksi mereka. Saya bagi spesifik terus reflection pada minggu tertentu. Jadi mereka, pelajar saya surprisingly dia boleh ingat. Bila dia membaca refleksi tu, dia boleh ingat apa yang telah dia lalui, apa yang telah dilakukan pada waktu tersebut. Jadi kita boleh lihat betapa kuatnya apa dia impak refleksi ni untuk pelajar-pelajar kita lah. Okey. Jadi saya rasa itu saja saya nak kongsi. Selamat mencuba, dan insyaAllah kalau kita dapat perbaiki sedikit demi sedikit, lama-lama pelajar-pelajar kita akan dapat manfaat yang lebih dalam pembelajaran dan pengajaran dalam kelas kita sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.